Kena kecam, kena kritik, macam mana nak handle? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menonton video konten saya kali ini, dan kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan tentang bagaimana nak handle criticism ataupun kecaman. Baru-baru ni Nabila Razali yang telah menyampaikan satu lagu dan beliau telah dikecam kerana mungkin kurang perform dalam AJL 35, dan again tuan-tuan dan puan, bukan senang nak handle kecaman ni. In fact, saya sendiri pernah mengacarakan satu majlis dan terdapat kesilapan lah. Dan again, orang kata, benda tu pun kau boleh tersilap So, tuan-tuan dan puan, again, bukan senang nak handle emosi masa kita kena kecam. Cumanya, satu perkara yang saya nak kongsikan di dalam video ini kepada yang mengecam ataupun mengkritik ni, kena ingat, bukan suka-suka tahu untuk kita buat kesalahan. Kita bukan suka-suka nak buat salah. Tak. So, point saya adalah, tuan-tuan dan puan, bila kita nak complain, nak condemn seseorang itu, kita kena tanya diri kita dulu. Kalaulah kita berada di dalam situasi orang tu, kita suka tak orang kecam kita? Kalau tak suka, so stop doing it. Cumanya kepada yang dah dikecam ataupun sedang menghadapi emosi down sekiranya anda dikecam, so ini adalah tips untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita sebut tentang dikecam ni kan, dia sebenarnya kita berhadapan dengan dua fasa. Dan bila kita sebut tentang dua fasa, fasa yang pertama adalah fasa handling. Itu yang pertama. Yang kedua, fasa recovery. So sekali lagi saya ulang, untuk cara macam mana nak handle criticism ataupun kecaman ni, kita akan menghadapi dua fasa. Satu, fasa handling, right? Yang kedua adalah fasa recovery. Dan bila kita sebut soal fasa handling ni, dia ada 3 perkara yang kita perlu highlight. Ada 3 perkara yang kita perlu garis bawahi. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita faham bila kita menghadapi criticism ataupun kecaman, orang kecam kita, tak apa-apa dah kau ni, macam mana boleh salah, bukankah kau profesional kan? So tuan-tuan dan puan, bila kita berhadapan dengan kecaman, kita akan emotionally down. Dan bila kita sebut tentang emotionally down, dia menyebabkan emosi lah. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya manusia ni, kita sedang berhadapan dengan dua. Satu emosi, yang kedua adalah logik. Jadi bila kita punya emosi down, cara untuk kita nak handle adalah kita naikkan logik. So, untuk fasa handling ni, kita perlu buat analisa secara logik. Sebab emosi memang dah down dah. Orang kecam. Dan orang kata, sabarlah. Cakap memang senang, babe. Cakap memang senang, sabar. Tapi yang menghadapi ni memang sangat mencabar lah. So point saya, untuk fasa handling ni, kita perlu buat analisa secara logik, bukan secara emosi. So apa dia analisa secara logik? Maksud analisa secara logik ni, tuan-tuan dan puan, kita redefine numbers. So kalau kita lihat kan, mungkin ada yang mengutuk, ada yang mengkritik, tapi tak kurang juga ada yang memuji, ada yang kata good job, good try. So kita boleh compare logiknya dekat situ. Kita tengok kadang-kadang tuan-tuan dan puan, yang mengeji ni, yang mengkritik ni seorang dua je, ataupun mungkin 20 orang je. Tetapi yang kata good job, good try again, 500 orang, 1000 orang. So point saya adalah kita redefine the logic. So instead of kita fikirkan emosi, kita tukar kepada logik. So kita tengok numbers, comparison of numbers. Dan tuan-tuan dan puan, yang kedua, dalam fasa handling ni, kita tukar fisiologi. Kalau macam contoh orang tu kecam kita, kita nampak orang tu kecam kita masa kita reply di social media ataupun masa mereka mengecam kita, dan masa tu kita duduk, kita tukar fisiologi. Kita tukar kepada kita berdiri. Dan kalau macam contoh, masa tu kita dengar secara berdiri, kita tukar fisiologi, kita duduk dan seumpamanya. So, yang kedua, again, dalam fasa handling ni, kita tukar fisiologi. Alright? Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sekiranya kita berada dalam sesi ataupun bila kita dikecam ni, tuan-tuan dan puan, untuk sesi handling, apa yang kita perlu buat? Kita break the routine. Kita
break the pattern. Kalau macam contoh, selalunya tuan-tuan dan puan mungkin pergi berlatih, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan ada rutin-rutin yang anda buat. So, masa dikecam ni, break the routine, break the pattern. So, salah satu cara untuk break pattern adalah dengan bercuti. Off. Alright? So, itu adalah 3 step semasa fasa handling. So, once fasa handling dah done, barulah kita pergi ke fasa yang kedua, iaitu fasa recovery. Dan bila kita sebut tentang fasa recovery, selalunya emosi kita tentang sesuatu perkara yang orang kecam tu dah insya-Allah dah boleh diterima. Maksudnya kita dah boleh move on. So, untuk fasa recovery ni tuan-tuan dan puan pun ada 3 step juga. Right? Ataupun ada 3 tips juga. So, yang pertama, dalam fasa recovery ni, kita elakkan daripada berjumpa orang-orang yang akan korek balik ataupun tanya balik soalan tu. Elakkan. So, kalau kita tahu dia ni contohnya, alamak, kalau aku jumpa dia mesti dia tanya ni. So, elakkan daripada orang-orang yang sebegitulah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, bila anda berada di sesi ataupun fasa recovery ni, tukar circle. Dan tukar circle ni juga, tuan-tuan dan puan, adalah salah satu cara untuk kita break the routine lah. So, circle ni circle yang bagus, circle yang positif, dan circle yang melihat daripada angle yang berbeza. Alright? Dan yang ketiga, kita kena ingat, gagal sebenarnya ataupun silap ni sebenarnya bukanlah lawan kepada kejayaan. Sekali lagi saya ulang. Sebenarnya kita kena ingat, gagal bukanlah lawan kepada kejayaan. Tetapi kegagalan yang sebenar adalah tidak berbuat apa-apa. Justru tahniah kepada anda yang pernah gagal, sebab kegagalan itu sebenarnya R&R buat orang-orang berjaya. Kegagalan itu adalah sebenarnya tempat persinggahan kepada orang-orang berjaya. Orang-orang yang nak kutuk, orang-orang yang suka mengkritik ni, dia cakap senang lah tuan-tuan. Cuba dia berada di tempat kita kan. Dan tuan-tuan, satu quotes yang saya suka kongsikan di sini adalah, every master wants a disaster. So, semoga video ini memberi manfaat kepada rakan-rakan yang mungkin berada dalam fasa dikritik ataupun dikecam, dan memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga notification bell supaya anda mendapat notifikasi untuk video-video terbaru kami. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.